Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita sambung lagi siri pengajian kita, dan hari ini kita lihat tentang tajuk berkaitan dengan institusi khalifah. Di bawah tajuk ini kita lihat tentang subtopiknya berkaitan dengan pemilihan khalifah pada zaman pemerintahan Khulafa ar-Rashidin. Sebagaimana biasa, kita nyatakan dulu latar belakang berkaitan dengan tajuk yang ingin dibincangkan, iaitu kalau dalam tajuk kita hari ini berkaitan dengan kaedah pemilihan khalifah. Mula-mula kita nyatakan tentang apakah khalifah. Khalifah ialah institusi yang bertanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran dan pemerintahan negara dan juga umat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kita katakan bahawasanya khalifah ialah satu jawatan yang menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda, dan peranannya adalah untuk mengambil alih pemerintahan dan juga pentadbiran negara dan juga umat Islam. Dan khalifah berasal daripada perkataan khulafa yang membawa maksud pengganti, iaitu pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khalifah ini merupakan satu gelaran yang diberikan kepada sesiapa saja yang menjadi ketua, yakni imam ataupun imamah bagi sesebuah negara yang menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan hal-hal pemerintahan dan juga pentadbiran negara. Jadi kita faham bahawasanya apakah itu khalifah. Khalifah ialah seorang yang mengetuai pengurusan dan pentadbiran, yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan pentadbiran pemerintahan negara Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nyatakan bahagian isinya. Bagaimanakah kaedah pemilihan khalifah pada zaman pemerintahan Khulafa ar-Rashidin? Baik, selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada berbagai cara umat Islam menentukan kaedah pelantikan khalifah. Cara yang pertama ialah dengan cara perundingan beramai-ramai. Cara ini dilakukan dengan mengadakan perundingan dan juga meminta persetujuan tanpa ditetapkan calon terlebih dahulu. Maknanya sesiapa saja boleh dicalonkan secara beramai-ramai. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda tidak meninggalkan sebarang wasiat dan tidak meninggalkan sebarang pesanan kepada sesiapa untuk dicalonkan sebagai pengganti baginda, atau dikatakan tidak dicalonkan sebagai khalifah. Untuk menentukan siapakah yang akan dilantik menjadi khalifah, maka umat Islam pada ketika itu yang diwakili oleh kaum Muhajirin dan juga Ansar telah pun berhimpun di Dewan Saqifah Bani Sa'adah untuk berbincang dan melantik siapakah yang layak dilantik untuk menjadi khalifah yang pertama. Untuk mengelakkan sebarang masalah yang timbul dalam kalangan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah pun mencalonkan ataupun menamakan Sayyidina Umar Al-Khattab bagi menggantikan golongan Muhajirin dan juga Abu Ubaidah daripada golongan Ansar untuk dipilih sebagai khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab menarik diri daripada pencalonan dan diikuti oleh Abu Ubaidah. Sebaliknya, Sayyidina Umar Al-Khattab mencalonkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan disokong oleh Abu Ubaidah. Dan cadangan tersebut telah pun disokong oleh umat Islam, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah pun dibai'ah dalam mesyuarat ataupun majlis syura sebagai khalifah yang pertama memerintah negara Islam selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaedah pemilihan khalifah yang kedua ialah dengan cara mengusulkan seseorang calon. Apabila seseorang khalifah baru hendak dipilih, namanya diusul atau dicalonkan oleh khalifah sebelumnya. Kalau dalam konteks khalifah yang kedua ini, iaitu Khalifah Abu Bakar, terlebih dahulu telah pun mencalonkan. Nama khalifah itu akan diputuskan dalam majlis syura. Contohnya, pelantikan Umar Al-Khattab sebagai khalifah kedua dalam Khulafa ar-Rashidin, di mana semasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sedang gering. Dan pada ketika itu juga
umat Islam sedang berusaha untuk memerangi nabi palsu dan juga golongan-golongan murtad. Untuk mengelakkan masalah dalam negeri berlaku kembali, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah pun mencalonkan nama Sayyidina Umar Al-Khattab untuk dipilih sebagai khalifah menggantikan pemerintahan negara dan juga umat Islam. Jadi pencalonan ini telah pun dipersetujui oleh para sahabat dan umat Islam, dan setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, maka pada tahun 644 Masihi, pencalonan Umar Al-Khattab dibawa ke Majlis Syura. Melalui musyawarah, para sahabat dan ahli lembaga Majlis Syura, pelantikan Sayyidina Umar Al-Khattab telah pun dipersetujui oleh para sahabat dan menerima bai'ah daripada umat Islam tanpa bantahan. Ini kaedah yang kedua. Manakala kaedah pemilihan khalifah yang ketiga ialah dengan cara mengusulkan sekumpulan calon, di mana kita lihat khalifah terdahulu akan mengusulkan nama beberapa calon dalam kalangan para sahabat untuk dipilih salah seorang daripada mereka untuk menjawat jawatan khalifah seterusnya. Dan cara ini berlaku dengan pemilihan Sayyidina Uthman bin Affan sebagai khalifah untuk menggantikan Khalifah Umar Al-Khattab. Khalifah Umar Al-Khattab yang sedang tenat pada ketika itu kerana ditikam oleh seorang keturunan hamba dari Parsi, telah mengemukakan nama 6 orang calon. Nama-nama yang telah diusulkan oleh Khalifah Umar ialah seperti Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Manakala putranya Abdullah bin Umar Al-Khattab tidak dicalonkan sebagai khalifah. Pemilihan dan musyawarah telah diadakan di rumah Sayyidatina Aisyah, dan 3 hari selepas wafatnya Khalifah Umar Al-Khattab pada tahun 644 Masihi, satu majlis diadakan untuk memilih pengganti khalifah. Musyawarah tersebut dipengerusikan oleh Abdul Rahman bin Auf yang menarik diri daripada calon khalifah. Jadi serentak dengan itu, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Talhah bin Ubaidillah telah menarik diri daripada pencalonan jawatan khalifah. Jadi pemilihan diadakan di antara Sayyidina Ali bin Abu Talib dan juga Sayyidina Uthman bin Affan. Dan dalam pemilihan tersebut, Sayyidina Uthman bin Affan mendapat kelebihan undi. Dengan ini maka Sayyidina Uthman bin Affan dibai'ah sebagai pengganti Khalifah Umar Al-Khattab sebagai khalifah yang ketiga dalam Khalifah Ar-Rashidin dan memerintah negara dan juga umat Islam yang berpusat di Madinah pada tahun 644 hingga 656 Masihi. Kemudian, kaedah pemilihan khalifah yang keempat ialah penyusulan oleh sekumpulan masyarakat. Dan masyarakat Islam telah pun mengusulkan dan mencadangkan keturunannya menjadi khalifah. Seterusnya memerintah negara dan umat Islam berpusat di Madinah. Cara tersebut telah berlaku semasa perlantikan Sayyidina Ali bin Abi Talib dilantik sebagai khalifah seterusnya memegang negara selepas daripada kewafatan Khalifah Uthman bin Affan pada tahun 656 Masihi. Apabila wafatnya Khalifah Uthman bin Affan, berlaku pergolakan dalam kalangan umat Islam untuk menentukan siapakah khalifah yang akan menggantikannya. Baik, pada masa tersebut, Madinah dikuasai oleh pemberontak. Penduduk Mesir mencadangkan Sayyidina Ali bin Abi Talib dilantik sebagai khalifah. Manakala penduduk Basrah mencadangkan Talhah bin Ubaidillah sebagai khalifah. Dan penduduk Kufah pula mencadangkan Zubair bin Al-Awwam sebagai khalifah. Oleh kerana terdapat 3 orang calon untuk jawatan khalifah, maka pemilihan dan musyawarah terpaksa diadakan untuk menentukan siapakah antara 3 orang yang dicalonkan tersebut yang akan dipilih oleh umat Islam sebagai khalifah berikutnya. Dan keputusan pemilihan dalam musyawarah tersebut, maka Sayyidina Ali bin Abi Talib telah pun dibai'ah sebagai khalifah yang keempat. Baik, itulah 4 cara kaedah pemilihan khalifah, di mana khalifah-khalifah tersebut ialah Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Jadi sebagai penutup,
kita simpulkan bahawasanya pelantikan khalifah-khalifah dalam Khulafa'ur Rasyidin berlaku secara demokrasi. Dan pemilihan dilakukan oleh umat Islam dalam majlis yang dikenali sebagai Majlis Syura, yang mana ahli-ahlinya adalah terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ketua-ketua kaum. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.